Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan dengan mini series tutup hutang. Ni part 3. So part 3 ni kita nak cerita tentang tutup hutang guna hartanah. So macam mana kita bila kita guna hartanah, dia ada banyak cara kan. Salah satu orang yang ada rumah dia boleh refinance, tapi refinance ni dia bergantung kepada satu baki hutang dia sedia ada, kemudian dia punya market value. So kalau kata rumah tu dulu dia beli 200,000, sekarang market value dia 500,000. So dia boleh lah cash out. Bergantung pada kelayakan juga kan. Kadang ada tu dia blacklist, dia DSR tak bagus, tak lepas juga kan. So kadar refinance dia DSR dia bergantung pada bank. Kemudian berapa persen yang dia akan cash out tu bergantung pada DSR. Dia akan kira berdasarkan personal loan. Personal loan. So berapa banyak dia walaupun dia cakap 90% daripada market value, tapi dia bergantung pada kelayakan. Kalau kelayakan dia boleh pergi, dia boleh dapat lah. Tapi biasanya bila kita ada hutang, dia akan kira berdasarkan personal loan. So berapa personal loan kita layak. Tapi bila dia bagi cashback kat kita, dia akan kira tenure atau tempoh loan tu ikut loan rumah. So dia taklah membebankan macam personal loan. Macam contoh yang saya bagi dulu, kita guna personal loan masuk dalam short term sukuk ataupun private placement. Tapi sekarang kita guna hartanah. So daripada cashback tu kita boleh cuba tutup hutang. Cuma masalah bila buat refinance, kita tinggal hutang refinance. Hutang refinance ni macam mana nak settle? Itu yang kena ada step dia. You boleh ambil baki cashback tu, daripada you settle hutang, you bubuh dulu dekat private mandate. Contohnya you dapat cashback 100,000. 100,000 you letak dalam private mandate, tahun depan kalau dapat untung 50%, dah dapat 150,000. So 50,000 you boleh tolak hutang. So kalau tak cukup lagi, you kena, sebab dia by renewal private mandate ni, start 1 year contract, 1 year. So you boleh cash in, lepas tu reinvest balik lepas tahun. So you dapat balik capital, you reinvest. So you tutup hutang. Mungkin perlukan masa 2 tahun, 3 tahun melalui private mandate. So cara lain melalui hartanah ialah you beli rumah market value, bawah market value. So ada orang dia rumah 500,000, nak kena beli, mungkin dia jual 300,000. So adalah cashback 200,000. Tapi kena tengok lah. Kalau LPPXA boleh dapat 100%. Kalau loan bank dia kena 90% atau 80%, bergantung pada DSR tadi. So yang ni tak ada kena-mengena dengan bank. Yang ni kena-mengena dengan lawyer kan. Duit tu akan masuk kat lawyer yang akan distribute duit tu pada kita. So cashback ni bergantung pada owner lah. Maksud dia sub-sale lah. Kalau saya buat market value ni, saya buat untuk sub-sale. So kena bincang dengan owner. Kalau owner tu bagi, dia memang terdesak, tapi market value memang tinggi, dia perlukan duit, bolehlah buat macam ni. Yang ketiga adalah hartanah. Kita boleh bina banglo. Bina banglo ni sebab kita boleh dapat cashback sama ada daripada KWSP 2 ataupun daripada penjimatan dalam pembinaan banglo tu. Ni dia ada step-step dia. Orang yang buat banglo ni dia tahulah. Kalau kata markup memang tak lepas lah. Markup kita boleh dapat 10% je. So ada juga klien yang marah-marah saya. Dia kata, Tuan Basri kata boleh dapat cashback sampai 50% bila buat banglo. Itu kalau dia buat dengan saya. Kita buat kiraan dari awal kan. Ini masalah dia buat sendiri. Dia buat upah kontraktor. Lah kali bila dia cuba markup dapatlah 10% tu. Kena faham lah kan. Orang pakar tutup hutang ni dengan kontraktor tak sama. So pakar tutup hutang ni kita kira dari segi kewangan kan, macam mana nak tutup hutang tu. Ni dia pakai kontraktor, lainlah jawapan dia. Dapatlah hutang banglo. Itu dia tak tutup lah. Tapi macam saya katalah, bila guna hartanah ni, kita akan ada satu cagaran hutang. Hutang ni 30 tahun, 40 tahun kena bayar. Jadi macam mana nak settle? So kalau kita buat banglo, kena jual balik lah banglo tu kalau nak cepat kan. Tapi dalam pasaran sekarang ni, hartanah susah nak jual sebab tak ada buyer sangat. Kalau ada, Alhamdulillah. Kalau tak ada, mungkin 5 tahun lagi lah kan. So paling cepat saya fikir
Sama ada guna tadi private placement ataupun guna private mandate. So you pilih lah yang mana satu. Kalau guna hartanah semata-mata nak buat sewa, itu bukan zaman sekarang lah. Zaman dulu-dulu boleh. Zaman sekarang harga rumah kita dah inflate terlebih. Kita cuma nak cetak duit saja. Cetak duit, teruskan. So kalau kata kita boleh, orang kata dapatkan pulangan lebih tinggi daripada interest bank ataupun interest LPPSA, alhamdulillah. Kalau tak berjaya, maknanya kita tanggung liability lah. Kena ingat, dulu-dulu orang ajar hartanah tu aset. Hartanah bukan aset. Dia bukan aset kalau dia ada hutang. So dia adalah beban. Ramai sekarang orang kerajaan, kerja kerajaan pun yang kena lelong oleh LPPSA. Jangan salah faham. Orang yang buat pinjaman LPPSA pun rumah kena lelong. So tu kerja kerajaan yang terjamin. Tu pun dia tak mampu nak kawal bajet dia. So jangan mudah kita ambil mudah benda ni, sebab hutang ni adalah komitmen paling tinggi. Mortgage tu apa maksud mortgage tu? Mortgage tu daripada perkataan bahasa Perancis, maksud dia mortier. Maksud dia kematian. Kematian sebab apa? Kita dah hambakan diri 30 tahun, 40 tahun. Kalau kata ambil polisi takaful tu, kita mati tengah dapat balik. So jangan lupa bila kita buat loan, ambil extra MLTT. MLTT ni dia takaful hibah tu juga. Cuma kita letakkan syarat-syarat kepada pemegang amanah, asal trustee, supaya selesaikan baki hutang piutang saya. Sebab walaupun kita ada ambil MRTT, tapi kemungkinan ada shortfall. Shortfall ni biasanya dalam 10% lah. Kenapa ada shortfall tu? MRTT dia tak cover. Kalau dia ambil full tenure pun kadang-kadang ada shortfall, sebab kadang-kadang kita termiss payment. Termiss payment sebab MRTT dia tak cover interest yang dikenakan. Contoh kita ambil moratorium. Moratorium menyebabkan MRTT tak cover. Kalau kata ambil 2 tahun belakang tu tak cover. So apa-apa saja interest yang dikenakan sebab lambat bayar kan, itu pun dia akan accumulate dan dia tak kira. Jadi bila berlaku kematian tu, kadang-kadang waris dia tak inform dekat bank atau dia tak inform pada LPPSA akan ada interest hike 6 bulan. Contoh dia orang tak inform dengan segera, jadi 6 bulan tu dia akan kira tak interest? Kira. So MRTT dia baru inform dekat bank 6 bulan tu macam mana? Tak kira, MRTT tak cover. So dia kena top up, waris kena top up. So jadi kat situ yang penting. So you ambil extra lah, extra just for your hutang. And then jangan lupa kita buat wasiat. Kita pastikan pemilikan rumah ni kepada siapa? Pada waris kita. Kalau kata you tak ada anak lelaki, mungkin sesuai kalau you buat hibah. Kita di Asalihin Trustee kita boleh buat hibah bercagar dengan syarat MRTT kena ada full tenure, full loan. So kalau loan LPPSA tu memang sah lah kan, dia kena ambil full loan, full tenure. Tapi kalau dengan bank ni kita kena check balik. Kadang ada klien saya yang dapat MRTT dia 5 tahun saja cover. So you kena top up. So kalau kita nak bagi pada isteri, boleh buat melalui perjanjian aset perolehan bersama. Dia yang perolehan bersama ni dia macam kita bagi hak milik, serah hak milik, boleh bagi 100% kepada isteri. Kalau hibah ni dia boleh bagi pada sesiapa saja. So banyak instrumen yang kita boleh guna, bukan semata-mata hibah saja. Kita ada PAPB, so kita ada wasiat kan. So banyak benda yang kita kena rancang secara menyeluruh. So salah satu dia takaful, wasiat, hibah atau PAPB ni bergantung kepada kita punya waris, kita punya harta. So siapa-siapa yang nak orang kata tutup hutang melalui hartanah, dia boleh bagi kepada saya slip gaji dululah. Kalau kata kerajaan tu kita boleh check LPPSA. Kalau kata penjawat swasta, kita boleh check dulu kelayakan dia. Pastikan you dah ada rumah. You kena cari sendirilah. Sebab saya ni mortgage consultant, saya bukan jual rumah. Saya tolong apply saja kan. Tolong apply saja. So kita akan charge lah pada you. So selalu orang tanya saya, berapa Tuan Basri kenakan charge? Saya akan kata charge saya ikut bayaran lawyer lah. Kalau lawyer kenakan 3.5%, itulah yang kami kenakan. Sebab lepas tu kami akan dapatkan charge daripada lawyer. Lawyer akan bayar pada kami. Jadi
charge tu charge lawyer lah juga kan. Jadi dia sebenarnya tak adalah charge rent sebab kita tak jual rumah. Kita tak jual rumah. Maksud dia, kalau you owner, you nak jual rumah, you letak sendiri you punya orang kata iklan tu dekat pintu pagar kan. Letak situ, you tulis nombor you and then direct owner. So kalau kata ada orang yang dia minat nak beli, you boleh call saya, minta semua orang kata slip gaji, kita uruskan. Itu beza dia sebab rent ni dia berlesen. Jadi dia perlu ada orang kata cost charge untuk dia lah. Macam saya bukan rent, jadi saya tak kenakan apa-apa charge lah. Cuma kita ada charge lawyer, kita ambil lah sikit. Sebab kita nak buka file kat lawyer, kena bayar juga kan. Sebab kalau kata orang tu tak jadi, burn lah macam tu kan. Siapa nak bayar kos lawyer, takkan saya nak tanggung. Okey. Setakat ni tutup hutang melalui hartanah boleh buat, tapi dia ambil masa mungkin 3 hingga 5 tahun. Berbanding dengan kalau kita buat melalui private placement, sekejap je kan. Bulan ni invest, bulan depan dah dapat hasil, dah boleh tutup hutang. Walaupun bukan semua, tapi dia tampan lah slip gaji tu dah jadi bersih. Kalau betul-betul nak bersih, tutup hutang melalui hartanah ni kita boleh buat 3 hingga 5 tahun. Maksud dia, lepas kita dapat cashback, kita tutup, kita kena dispose lah hartanah tu. Kena orang kata apa, kena jual lah kan. So nak jual hartanah tu bukan sesuatu yang mudah. Sebab tu saya tengok hartanah ni sukar dicairkan dan bukan senang nak jual. Saya sendiri ambil masa nak jual rumah saya dulu 9 bulan. 9 bulan baru dapat bayar. So kalau kata yang sekarang ni ada klien-klien saya yang 5 tahun duk cari bayar tak jumpa-jumpa, memang kita nak kata bukan aset lah hartanah tu. Hartanah tu dia jadi aset bila kita boleh dapatkan positif cash flow ataupun kita boleh tunaikan dia. Kalau selagi belum tunaikan, tak boleh, dia jadi beban. Ramai je yang bankrupt sebab rumah. Rumah saja boleh buat orang bankrupt tau. Bukan saja personal loan ataupun hutang kereta, tapi hutang rumah pun boleh buat orang bankrupt. Sebab tu dia dipanggil mortgage ataupun kematian. So dia boleh membunuh hidup kita kalau kita tak hati-hati. Jangan suka-suka refinance, jangan suka-suka beli rumah sebab nak terikut dengan keadaan. Sebab apa? Kita punya nilai duit tu dah semakin rendah disebabkan inflasi. Inflasi ni dia menyebabkan money supply ataupun value hartanah tu dah inflate, kembang, dah tinggi, dah tak macam dulu. Kalau dulu orang dapat rumah 150,000, sekarang kena 300,000, 400,000. Rumah yang sama tapi value dia dah meningkat. So bila nak jual, takkan nak jual 1 juta, siapa nak beli kan. Pendapatan rakyat Malaysia tidak meningkat. Jadi situlah risiko dia yang perlu kita fahami. Kalau beli untuk investment, jangan beli untuk investment lah. Sekarang ni tak sesuai. Kalau ada yang sesuai tu, itu kena due diligence sendiri, kena study lah kan. Tempat, location, harga kan, berapa cashback, berapa orang kata yang boleh jual balik. Kalau rumah range 250,000 dan ke bawah tu mudah sikit lah kan. Kebanyakan rakyat Malaysia, bila gaji 3,000 dia boleh dah beli. Tapi bila rumah 500,000 ke atas ni, dia perlukan orang yang gaji lebih tinggi, 5,000. Okey. Jadi nak tutup hutang pun jangan sampai kita tersontot kan. Kita nak tutup hutang, lain-lain kali kita berhutang lagi teruk. Jangan. So bagi saya rumah ni lebih risiko lah banding dengan private placement. Sebab private placement walaupun orang kata kita buat hutang, tapi dia modal dia dilindungi, dia boleh dicairkan, dia dapat tiap-tiap bulan. Kalau rumah ni belum tentu, kalau kita sewa pun belum tentu kan. Banyak benda belum tentu dalam hartanah ni. So jangan, kalau kata dia sanggup tunggu, dia sanggup study, dia sanggup cari, boleh. Kalau dia tak sanggup pun semua tu, buatlah pakai private placement. Ini jalan yang terbaik. Okey, boleh hubungi saya di 018-464-0701. Saya adalah konsultan tutup hutang dan juga ejen takaful untuk FWD. So kita dah cover bab wasiat, kita dah cover bab takaful, kita dah cover bab hutang. Next, dalam tutup hutang kita nak tengok pada
kita punya future asset. Future asset tu adalah kita punya saving masa depan. Okey. Itu next segment lah. Kan kita dah bagi orang yang belum buat hutang tu, you boleh terus masuk bahagian future asset. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.